Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf dari kumpulan 1 ingin membentangkan apakah itu kejurulatihan. First, jurulatih ialah seseorang yang membantu pemain untuk menyedari dan menemui potensi yang tersirat di dalam diri pemain itu untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Jurulatih ini juga menekankan kepentingan perkembangan mental yang kental. So, seterusnya perkataan jurulatih dalam bahasa Inggeris ialah coach, yang berasal daripada perkataan Hungary yang bermaksud gerabak kuda. Ia bermaksud sejenis pengangkutan yang mengalir anda dari satu tempat ke suatu tempat yang baru. Seterusnya ialah pengenalan kejurulatihan dalam futsal. So, jurulatih haruslah merupakan seorang yang banyak kebolehan dan kemahiran dalam bidang yang diajar. Sebenarnya jurulatih haruslah seorang yang bijak dan mempunyai banyak ilmu pengetahuan, dan dia juga mempunyai iltizam emosi terhadap sukan, diri sendiri dan orang lain. Antara sifat-sifat jurulatih ialah seorang jurulatih sentiasa merupakan seorang guru, walaupun seorang guru tidak semestinya seorang jurulatih. Selain itu, jurulatih juga mempunyai satu sifat yang sama, iaitu bermegah untuk sukan dan mempunyai iltizam tinggi terhadap sukan yang diceburinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada coach. Nama saya Muhammad Haris bin Abdul Rahim. Nombor menteri saya 271593. Okey, saya akan membincangkan atau saya akan menghuraikan tentang kebolehan yang dimiliki oleh jurulatih. Okey, yang pertama sekali, bagi jurulatih, mereka haruslah mempunyai kemahiran untuk memahami bagaimana orang dewasa ini belajar. Sebagaimana kita tahu, orang dewasa ini mereka mempunyai pemikiran yang berbeza dengan kanak-kanak, dan penerimaan dan cara mereka untuk menerima maklumat juga berbeza. Oleh itu, seorang coach haruslah bijak untuk memahami bagaimana untuk menghantar maklumat daripada diri mereka kepada anak-anak buah mereka, supaya anak buah mereka itu dapat menerima dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka, dan dapat mempraktikkan ia. Yang kedua ialah mempunyai kemahiran untuk menganalisa. Sebagai contoh yang kita lihat, seorang coach ini dia mempunyai kemahiran untuk melihat tentang situasi sebelum, semasa dan selepas. Bagaimana coach, contohnya kita boleh melihat coach bola sepak. Coach bola sepak setiap habis perlawanan ataupun apabila hendak mengadakan perlawanan, hendak mengadakan pertandingan, mereka akan melihat taktikal dan membuat analisis tentang kemahiran ataupun taktikal yang digunakan oleh pihak lawan. Ini supaya mereka dapat mengatasinya dan mereka dapat menghadirkan kemenangan. Yang ketiga ialah kemahiran kaunseling. Sebagai seorang coach adalah sangat penting untuk mempunyai kemahiran kaunseling, kerana sebagaimana kita tahu, dalam perlawanan ada menang dan ada kalah. Apabila menang, okeylah, tapi apabila kalah, maka minda seseorang, fikiran seseorang itu akan lebih mudah cenderung untuk marah, untuk merasa sedih, merasa tertekan dan sebagainya. Jadi, dengan mempunyai kemahiran kaunseling, seorang coach ataupun jurulatih ini, mereka dapat meningkatkan kembali perasaan dalam diri anak-anak buah mereka, supaya dapat mengawal emosi, dapat mengatasi tekanan, dan dapat menjadikan diri mereka lebih terkawal, supaya emosi mereka menjadi lebih stabil dan menjadi lebih baik. Okey, yang terakhir ialah mahir dalam penggunaan bahan audio visual. Sebagai contoh yang kita tahu, seorang coach ini haruslah mahir supaya apabila mereka hendak menyampaikan sesuatu maklumat kepada anak-anak buah mereka tidak akan cepat bosan, kerana kita tahu mana kita ni sebagai manusia, kita akan lebih cenderung untuk tidak menumpukan sepenuh perhatian apabila kita terdedah dengan
dengan dengan sesuatu penerangan yang lama. Jadi oleh itu amat penting seorang coach ini mahir untuk menggunakan audio visual supaya ia dapat menarik minat anak-anak buah mereka, supaya untuk terus memberi tumpuan kepada apa yang dia ajar oleh mereka dan dapat mempraktikkannya dengan baik. Okey, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.